Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul. Selepas mari kita melaksanakan kewajiban kita, selepas mari kita melaksanakan tuntutan yang sangat dituntut oleh seorang Islam itu lagi mungkin, iaitu selepas kita bersahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakatuh. Mudah-mudahan ada keberkatan pada sahur yang kita kerjakan hari ini. Seterusnya kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu solat subuh secara berjemaah. Dengan cara itu Allah Ta'ala akan meningkatkan keimanan kita. Allah Ta'ala akan lebih memilih hamba-hambanya supaya kita ini tergolong daripada orang-orang yang diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ba'dha melibatkan sebahagian daripada manusia, man adraka Ramadan, mereka yang dapat memenuhi Ramadan, tetapi amat celaka sebagai mereka itu apabila falam yughfar, tidak diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana keluar dari Ramadan. Hadis ini sahih. Kalau menunjukkan bahawa penting kita apabila kita berada dalam bulan Ramadan adalah antara masalah akhir kita adalah Allah ampunkan. Tidak kira berapa banyak dosa yang diampunkan Allah, tetapi hasratnya mesti ada sebuah dosa yang diampunkan. Perkara ini nak dinilai macam mana diperhatikan selepas Ramadan. Bagaimana amalan-amalan kita, adakah dosa yang masih ada dilaksanakan sebelum Ramadan masih dikekalkan. Jika masih dikekalkan, itu tanda bahawa kita ini tidak ada perubahan, malahan untuk diubah atau diampunkan Allah tidak sama sekali. Jadi kita mohon kepada Allah supaya pelaksanaan itu, ibadat Ramadan kita hari ini tidak sia-sia, melainkan lapar dan nafsu, insya-Allah. Tuan-tuan bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita telah berada pada fasa yang kedua, mana nak berakhir fasa kedua Ramadan. Terkali itu, sinonim 17 Ramadan ini adalah satu peristiwa yang sangat besar bagi kita. Walaupun seringkali diingatkan kepada kita bahawasanya ada hari-hari ataupun perkara-perkara peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan, tetapi tidak salah kita ulang, tidak salah kita ingatkan, tidak salah kita menyebut seringkali perkara ini supaya kita tidak sia-sia, tidak rasa hidup kita ini kosong, tidak rasa diri kita ini sentiasa dibelenggu dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Oleh kerana itu lebih baik kita mengingatkan benda-benda yang sepatutnya disebut. Antaranya ialah peristiwa dalam bulan Ramadan, iaitu dimuliakan Ramadan ini bukan namanya Ramadan, tetapi dimuliakan Ramadan ini kerana adalah turunnya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran. Peristiwa 17 Ramadan ini menggambarkan kepada kita inilah peristiwa terbesar, dan dimuliakan Ramadan adalah hari ini. Contoh kalau kita singkat sirah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi-nabi terdahulu, maka kita akan dapati mengikut kiraan Masihiynya atau sebelum Masihiynya, kitab-kitab samawi yang lain juga diturunkan dalam bulan Ramadan. Di antara yang disebut kitab atau suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada 2 Ramadan. Kitab Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Oleh kerana itu Ramadan ini diangkat dikirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bulan yang sangat-sangat mubarak, berkah. Kenapa? Kerana turunnya Al-Quran. Di samping difardukan puasa, tetapi yang terbesar adalah perundangan Islam, perlembagaan Islam, status pelaksanaan syariat atau perlembagaan umat
Islam hari ini ada di hadapan kita turunnya pada hari seumpama hari ini. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita amat bersyukur. Kerana kalau kita mengimbau kembali apa yang berlaku pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di Ummu Aiman yang memelihara Nabi sebagai pengasuh Nabi. Selepas Nabi wafat, maka seperti kebiasaan Nabi SAW sepanjang hidupnya dia akan ziarah Ummu Aiman. Maka habis dari wafat Nabi SAW, Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun melaksanakan seperti mana perbuatan Nabi, iaitu mereka melaksanakan ziarah. Mereka nak tengok bagaimana keadaan Ummu Aiman lepas wafat Nabi. Satu ketika berjalan kedua-duanya jumpa Ummu Aiman, maka membentuk Assalamualaikum untuk itu. Ummu Aiman jawab, Waalaikumsalam. Apa yang sedang dibuat? Maka didapati oleh Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Ummu Aiman sedang menangis. Adakah kau terkenal kerana Muhammad SAW? Tidak nafikan, kalau aku terkenal, kamu perlu juga terkenal, kata Ummu Aiman. Tetapi bukanlah sebab itu, kerana aku sudah menerimanya tetap pada takdir Allah. Tetapi apa yang kamu nangiskan, kata Sayyidina Abu Bakar? Yang aku sedih, yang aku nangiskan adalah berakhirnya ayat Nabi SAW, berakhirnya wahyu daripada Allah. Sepanjang tempoh 23 tahun, maka wafat Nabi SAW tidak ada lagi wahyu yang diturunkan tererti. Inilah takat yang kita kena ikut. Kalau ada wahyu, artinya ada bantuan-bantuan daripada Allah. 6 bulan selepas Nabi dapat surat Al-Alaq, wahyu pertama, terhenti seketika. Nabi mengadu pada Allah, Ya Allah, apa aku buat salah? Apa yang kau silap hingga 6 bulan tak turun wahyu? Nabi kesah-kesah. Maka wahyu ini kalau diturunkan pada zaman Nabi dan juga para sahabat, dia menandakan satu kekuatan Islam. Adakah kami zaman kita simpan wahyu tersebut? Adakah kami zaman kita tutup terus wahyu tersebut? Adakah kami zaman kita ketepikan, kita menolak sama sekali wahyu tersebut? Maka amat beza kehidupan kita di para sahabat. Mereka sentiasa menantikan 23 tahun itu dan nanti, Ya Rasulullah, apa hari ini? Apa yang dapat pada Allah? Apa hari ini kita nak menjawab persoalan-persoalan orang Yahudi? Apa kita nak jawab persoalan-persoalan orang musyrikin? Nabi kata, ini ada. Tadi bawa aku dapat atas muka. Tadi bunyi loceng sekuat aku dengar. Tadi dalam mimpi aku peroleh ini. Bangganya para sahabat dengan kehidupan itu. Kita sekarang baik. Kita tanya apa yang pelik, apa yang ajaib. Kita sekarang kita tanya apa ajaib. Zaman Nabi, zaman para sahabat, kita namanya menanti apa wahyu yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu untuk kita terbaik pokoknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam peristiwa nuzul Al-Quran kita imbau kembali kita nak ambil dia punya ibrah atau pengajaran. Satu peristiwa apabila ketika Nabi SAW berumur 40 tahun. Sejarah ini sejarah yang diulang-ulangkan. Kita dah ingat pun. Macam mata tidur kerja balik pun kita ingat. Benda yang budak-budak tadi. 40 tahun Nabi bertekad untuk melaksanakan khalwah. Nabi bertekad untuk melaksanakan persembunyian diri dan untuk merapatkan diri dengan Allah selama satu malam. Nabi mimpi satu cahaya turun kepada dia. Semalam cerita musuh Quran jadi 3. Balik kawin saya buka. Benda ketiga akan juga dia pakai mentol cahaya lampu. Lepas tu tengok dia lah juga bawa ini. Direktur dia ni memang cari kaji dan sejarah ni. Sirah Nabi memang dalam tidur orang tu nak dapat hidayah Quran, dia bagi gambaran cahaya mentol. Okey, dalam waktu dia tengok Hafiz Fairuz kat ni. Dia tengok cahaya lampu tu, akhirnya dia dapat terdetik hati dia dah berubah keadaan Quran. Macam tu gambaran Nabi SAW. Tapi orang kita ambil cahaya mentol. Nabi SAW dapat cahaya daripada Allah SWT dan tergambar dalam Al-Quran. Buka mata yang aku minta cari di mana Allah SWT. Artinya di mana kamu nak berdamai dengan Allah. Itu buah Hira dipilih oleh Nabi SAW. Maka diulang-ulangkan Nabi apabila pergi ambil bekal makan, pergi balik. Duduk seketika lamanya, tak boleh diganggu, balik ambil makanan, pergi balik. Dan satu ketika pergitan tempoh yang lama, akhirnya datang peristiwa Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang kita arif semua datang menemui Nabi SAW
Iqra. Ini wahyu pertama. Jangan tertukar kan. Wahyu pertama sebut ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Kerana surah yang pertama bukan surah Al-Alaq. Al-Alaq 5 ayat yang pertama saja. Ayat yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah atau surah Al-Fatihah. Adapun ayat adalah surah Al-Alaq. Okey. Baca juga ayat-ayat. Ayat yang terakhir adalah ayat yang akmaltu lakum. Kata sebagian. Kata Ibn Abbas, riwayat Ibn Abbas. Surah terakhir adalah surah An-Nas. Saja. Itu punya perbezaan dalam 40 Quran. Karena kita bagi. Baik. Apabila malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW menyebut Iqra. Nabi kata makna dituari. Aku tak boleh baca. 3 kali kata malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril buat apa itu? Tutup mulut, tutup hidung. Sehingga Nabi susah nak bernafas. Gangster malaikat Jibril. Tapi orang sekarang gaya gangster konon tak ada apa-apa. Padahal itu perangai malaikat Jibril tadi. Orang muda sekarang ni cukup orang perompak cukup orang yang sangka mereka itu kuat, tapi itu adalah amalan malaikat Jibril. Buat kat Nabi sampai Nabi rasa apa? Nabi rasa tenang. Last sekali Nabi bersuara ini, okey, kata malaikat Jibril, okey, baca, ikut aku. Akhirnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampailah habis 5 ayat surah Al-Alaq tersebut, maka Nabi sebut dan Nabi Muhammad balik. Bapak balik sambil disebut Zammiluni. Selimutkan aku. Maka Sayyidatina Khadijah, orang yang pertama yang memberikan positif kepada Nabi. Walaupun Nabi kata aku orang yang sangat-sangat takut kerana pelik berlaku kepada aku, maka selimutkan aku. Habis dipromokan Nabi SAW, maka apa kata Sayyidatina Khadijah? Sayyidatina Khadijah sebut, apa yang kau nak takutkan ya Rasulullah, sedangkan engkau ini orang baik. Engkau orang baik, engkau tidak pernah melakukan dosa. Engkau ini sentiasa membantu umat Islam menyatupadukan ukhuwah, menyatupadukan perpaduan umat Islam di muka, memberikan sentiasa bersedekah, tidak pernah tengok orang sedih, orang kecewa, orang miskin. Kamu mesti membantunya. Apa yang kau nak takut? Itu Sayyidatina Khadijah. Kalau kita tentang macam mana? Kalau orang baik buat pelik-pelik, itulah hilang lagi. Itulah tak boleh ngomong lagi. Kita cakap sama-sama kan. Itu panggil Sayyidatina Khadijah. Kalau kita sebagai isteri tak salah, kita buat tindakan yang sama. Walaupun ada kadang-kadang salah-salah sikit tutup mata lah. Adik-adik kita pun macam itu. Mesti diangkat, dipuji segala kebaikannya. Kerana orang Sayyidatina Khadijah inilah yang memberikan gambaran kuatnya, positifnya pandangan Sayyidatina kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidatina Khadijah teringatkan sepupunya orang Nasrani pada zaman itu. Orang Nasrani pada zaman Nabi yang masih berpegang kepada kitab Injil yang asli. Siapa nama? Waraqah bin Nawfal bin Anas bin Abu Musa. Seorang kita bagi pada bilang orang Nasrani. Orang yang bukanlah baik pendeta. Pendeta yang sangat berpegang kepada kitab Injil, dibuka di kitab. Dia kata ini perkara biasa bagi seorang bernama Ahmad. Ini perkara biasa. Sebelum dilahirkan dia pun aku dah cerita. Aku dah tergambar ini adalah manusia yang paling agung kat dunia. Kalau umur aku panjang dan saya, aku akan ikut dia. Kerana pendeta pada ketika itu dah nak turun. Dan tempoh 6 bulan tak turun di wahyu, itulah pada saat dia meninggal. Waraqah. Tetapi sempat berpesan kepada Sayyidatina Khadijah supaya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, ya, inilah tanda kerasulan Nabi SAW. Dan kamu kena jaga-jaga, lepas ini kamu akan diusir oleh kaummu sendiri. Kata Nabi SAW, memang hakikat ini betul-betul berlaku. Selepas mana turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Bila Nabi SAW ini tugas dakwah dia, maka ketika mana bermula tugas dakwah, maka dia telah dihalau oleh kaum sendiri. Artinya apa? Tidak diterima, dicerca, dihina. Akhirnya orang letak satu tawanan yang besar di Madinah adalah tempat sebaran dakwah, bukan lagi di Mekah. Itu maksud dari awal-awal tadi. Pendeta pada awal tadi disebut dia kena keluar, dia kena usir. Jadi pada ketika itu disampaikan kepada Nabi masih mengeletak
sinonim turun Al-Quran untuk dibacakan, untuk dilakukan sahaja, untuk dipertandingkan saja tidak. Tetapi Allah Ta'ala turun Al-Quran menyelami hakikat adalah tugas dakwah itu bermula. Maka orang yang nak kembali kepada Quran, kembali kepada fitrah adalah yang terbaik. Dia guna Al-Quran, dia kena buat kerja-kerja dakwah. Sebab itu tuan-tuan, artis-artis yang masukkan belakangan ni tuan-tuan, tak ada masalah tuan-tuan. Biar kita dekatkan dengan Al-Quran, pertama dia baca, dia khatam, dia kuasai. Tetapi jangan lupa untuk dilaksanakan kerja dakwah. Bukan kisah-kisah betul, bukan kembali kepada fitrah. Arti ni pakai tujuh, kembali kepada fitrah. Arti ni tidak lagi berlaku kepada orang bukan, pakai berlaku pun pakai tujuh. Tetapi